Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali. Dan sila jangan tukar. Ya, ini saya. Kenapa sekiranya ada terkejut, kenapa tiba-tiba ada apik Baba Nyonya Melaka ada kat channel ni? Tak, ini saya sebenarnya. Ini bukannya kopiah Baba Nyonya tu, ini ialah, nampak ni, ini adalah alas untuk pakai hard hat. Sekiranya anda tahu. Okey. Baik. Video kali ini adalah untuk menjawab kepada soalan kenapa guna Zoom. Kan Zoom kan ada masalah kena Zoom bombing dekat serata dunia. Ya, saya faham dengan concern anda dan marilah kita belajar dan benarkan untuk saya terangkan kenapa saya memilih untuk gunakan Zoom. Baik. Alright. So, kita akan pergi ke skrin saya dahulu. Baik. Okay. Sebelum semasa PKP 1 dan 2 saya habiskan banyak masa untuk study tentang online webinar. Memang saya dah buat di Facebook Live dan juga beberapa sesi mini di Zoom sebelum ini. Bila PKP ini berlaku, so ianya saya nampak ianya adalah satu segmen yang baru yang perlu kami di Upskill Learning untuk dalami dengan lebih serius. Dan kami juga lihat universiti, sekolah dan juga konsultan-konsultan lain menuju ke arah yang sama. So why not? So dalam kami mengkaji termasuklah option-option yang ada, kami come out dengan Adobe Connect. Adobe adalah syarikat yang sama yang buat aplikasi software untuk PDF tu, dan kita tahu Adobe adalah satu company yang sangat bereputasi tinggi tentang security dan juga quality produk mereka. Dan mereka ni ada Adobe Connect. Saya kenal Adobe Connect ni beberapa tahun lepas diperkenalkan oleh seorang rakan. Ianya adalah satu aplikasi yang sangat canggih di mana ianya memvirtualkan classroom macam yang dekat kelas tu, dia betul-betul jadikan kita rasa macam tu. Kita boleh berbincang dengan rakan sebelah tanpa mengacau dengan orang lain. Itu powernya Adobe Connect. So, saya pergi ke sini dan ini adalah website jualan mereka lah. So, mereka ada produk untuk meetings, conference dan juga classroom. Okay. Masalah dengan Adobe ni ialah bila kita nak beli dia. Okay. Bila kita nak beli dia. Sebab bila kita nak membeli ni tuan-tuan, bila kita nak buat sesuatu yang profesional, kita kena beli, kita kena bayar. Yang nak dapat percuma untuk for everything tu sekali-sekali, yes, but untuk guna dengan lebih kerap, kita nak kena bayar supaya kita dapat kualiti yang kita nak. Dan anda boleh lihat kat sini, kosnya bermula daripada $50 sebulan. Ini adalah package paling murah. Dan host dia, meeting dia sampai 25 partisipan sahaja. Nampak di sini. Okay. Sampai 25 partisipan sahaja. Dan $50. Kalau kita kali dengan 4 US dollar kan, senang-senang RM200. Okay? Dan ianya untuk 25 orang. Dan ini adalah untuk sebulan. Okay? Dan yang lain dia start naik 130, 370 dan seterusnya. Sekiranya kami nak buat ini untuk dapatkan ROI, satu kelas tak cukup, 3 hingga 4 kelas. Dan itu adalah sesuatu yang belum pasti lagi. Okay. Berbalik.
So again, Adobe Connect adalah sesuatu yang sangat canggih dan bagusnya Adobe Connect ni dia ada menggunakan servis G2 Crowd untuk buat perbandingan mereka dengan kompetitor-kompetitor lain, dan ini sangat bagus. Okay. So bila kita pakai G2 Crowd 2020 ni, dan dia akan senaraikan compare webinar software. Pada satu masa dahulu, masa saya study tentang aplikasi pilihan-pilihan yang ada, carta ni tak berubah. Adobe Connect kekal di atas dan kemudian beberapa yang popular di sini. Okey, baik. Bila PKP, MCO dilaksanakan di seluruh dunia dan kita lockdown, so kita come out dan carta ini dah mula bergerak. Okey. Dan bila saya tengok kat sini, Zoom pada satu masa dulu berada di atas dan sekarang sudah dipotong oleh GoToWebinar. Saya tak pilih GoToWebinar sebab tengok harga dia macam tu. Baik. So, kenapa harga tu penting? Sebab itu akan efek pada anda. Sebab kami akan divert, kita akan dilute pergi kepada anda. Dan kemudian, bila Zoom masih ada di sini, ianya memberi maksud kepada saya yang Zoom masih lagi bereputasi. Memang dia ada masalah security. Ceritanya dia masih lagi digunakan oleh ramai orang dan mereka telah berjaya menguruskan isu security ni. Dan dia lebih tinggi daripada Cisco Webex Events. Sekiranya orang tak suka, sangat concern dengan Zoom punya security itu, maka Zoom ni akan eliminated out daripada industri. Simple as that. Okay, boleh-boleh? So, itu rujukan pertama saya. Okay. Yang kedua ialah tentang isu tersebut. Isu itu sendiri, iaitu isu tentang Zoom bombing. Bila saya dalami tentang isu Zoom bombing ni, ianya sebenarnya merujuk kepada orang masuk ke dalam bila saya rujuk kepada isu Zoom bombing tu, ialah adalah satu senario di mana orang yang tak diundang masuk ke dalam grup tu dan kemudian buat kacau. Samalah contoh macam kita pergi belajar dekat NIOSH tu, kan ada pintu kan, tiba-tiba ada siapa entah salesman mana entah masuk, lepas tu terus buat jualan dia punya fire extinguisher. So kita tak nak benda tu berlaku. Okay? Dan antara kelemahan yang berlaku ialah bukan pada Zoom tapi pada user tu sendiri, di mana bila mereka organize sesuatu kelas ataupun webinar, dia bagi link, dia bagi password dan kemudian disebarkan kepada semua orang. So, bermaksud Zoom ni sama je macam kita punya classroom. Pintu tu kalau dah dibagi kuncinya, orang boleh masuk. Okay. So far, bila saya tanya kawan-kawan yang buat, ini tak berlaku pada mereka. So, ianya bermaksud daripada host tu sendiri perlu ada awareness tentang macam mana nak keep the session secure. Dan sekarang banyak yang berubah. Saya tengok orang start bagi link 30 minit sebelum session, 10 minit sebelum session, which is good. Ianya merendahkan peluang untuk orang masuk dan kemudian buat kacau. Kadang-kadang dalam grup WhatsApp, contohlah dalam grup WhatsApp ada 250 orang. Dalam 250 orang tu mungkin ada yang nakal-nakal kat dalam tu, dia pergi forward dekat orang lain dan kemudian orang lain buat kacau kat dalam tu. Okay, boleh?
Dan kemudian dari segi kacauannya pun ianya sekadar mengacau sesi tersebut, ianya tidaklah mengakibatkan benda yang lain. So contohnya macam ianya berlaku kat sesi saya, so ianya akan mencalakan saya punya reputasi sebagai host, and that's it. Ianya tidak menyebabkan kebocoran security yang lain. Dan cakap pasal kebocoran security, bagi tahu saya apps mana yang kebal daripada hackers. Sebab hackers, kalau dah namanya hackers, semua benda dia godam. Betul? Okay. So, apa yang boleh kita buat? Yang pertama, kita pastikan Zoom meet dengan security punya features, dan ini mereka juga dah fulfill. Mereka dah standard sama dengan key players yang lain. Sebelum ni Zoom ada company kecil. Dia tak popular, so dia tak ambil kisah benda ni sebab user dia tak ramai dan hackers pun tak berselera nak masuk ke sesi-sesi Zoom ni. So sekarang mereka dah dapat beberapa puluh juta users baru, so dah jadi company banyak duit, dan itu yang mereka telah upgrade security mereka, so which is good. Dan kemudian yang lain sebagai host adalah peranan saya untuk tendang keluar mana yang buat masalah ni. Dan kemudian sebab yang ketiga kenapa guna Zoom ialah penggunaannya mesra pengguna. Mesra itu bermaksud ianya tak memerlukan high-tech awareness yang sangat tinggi. Tak, ianya biasa-biasa sahaja dah pandai macam mana nak guna. Okay. Berbanding dengan yang lain-lain, saya dah test Cisco Webex, saya Adobe Connect terutamanya, ianya memerlukan setting yang agak complicated. Okay. Dan kemudian Zoom ada beberapa feature yang orang lain tak ada. Pada harga yang sama, tapi dia punya feature tu ada lebih sikit yang saya nak guna. Yang berguna kepada presenters. Okay. Itulah sebabnya. Okay. So, saya harap dengan penjelasan itu ianya memberi tahu anda. Maaf, saya nampak WhatsApp kita Mijan punya komen. Ya, memang dah capong sayup memang. Dah cakap dah awal-awal. Okay, baik. So, saya harap itu memberikan anda input dan kefahaman kenapa Zahan gunakan Zoom. Ya, sebab itulah. Sebab yang saya sebutkan tadi. Dan ianya menjadi keutamaan kami, security anda, privacy anda dalam setiap sesi-sesi yang kami organize. Baik. Sekiranya anda belum tahu, kami Upskill Learning, kami nak bagi infak bersempena dengan bulan Ramadan, bukan dari sudut duit. Kami nak sedekahkan satu kelas 4 jam. Topiknya tentang bagaimana bina OSH objektif dan juga KPI. Kenapa? Sebab yang pertama ianya bulan Ramadan. So bila bulan Ramadan kita bersedekah, dia akan jadi bercabang-cabang sampai 77 cabang. Ya. Saya ni bukannya orang yang baik sangat, so saya nak luaskan kubur saya, dan anda boleh bantu dengan forwardkan info berkenaan webinar ini kepada rakan-rakan anda. Dia ada dekat post dekat bawah. Okay. So dekat kita pengamal OSH, rata-rata lah kita ni ada 3 masalah utama. Yang pertama, tak dapat komitmen. Yang kedua, tak dapat bajet. Dan yang ketiga, semua orang tolak safety ni bulat-bulat dekat safety je. Betul? Okay. So, objektif dan juga KPI adalah kunci kepada penyelesaian kepada 3 masalah ini. Dan saya akan kongsikan kepada anda bagaimana
nak bina objektif dan juga KPI yang memudahkan anda dapatkan 3 benda ni. Okay. Boleh? Right. So, sekiranya anda berminat, linknya ada di ruang description. Saya tak tahu atas ke bawah, tapi tak kisahlah. So, ianya berada di situ. Ya. Ya, betul. Tak berapa galakkan gunakan HP bila Zoom, ya. Gunakan HP ada beberapa isu, tapi tak adalah teruk sangat. It's okay. Alright. So, the linknya berada di ruang description atas atau bawah. Klik link di situ, iurannya percuma. Okay. Dan insya-Allah saya akan berikan semua yang saya tahu berkenaan dua ini dalam masa yang tak seberapa ni. 10 hingga 12 kita belajar pasal objektif. KPI daripada 2 sampai 4 kita akan belajar pasal KPI. Lagging indicator saya rasa semua orang terror. Leading indicator yang itu banyak orang tak faham. Orang tak aware. Saya ada jawapannya. Baik. So, berjumpa pada hari Khamis ini. Tumak Ninah and be safe. Azahan. Safe to me.